Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk berada dalam majlis ilmu dan memberikan kita kedamaian dan kelapangan untuk bersama-sama dalam majlis yang penuh diberkati oleh Allah ini. Dan yang paling penting, kita mengharapkan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Seterusnya kita berusaha untuk beramal dengan ilmu tersebut dan istiqamah dengan ilmu tersebut, dan kita mengharapkan agar Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Dan yang paling menarik sekali situ mana yang disebutkan dalam hadis bahawa Allah akan memudahkan bagi kita jalan ke syurga, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi yang mulia ini kita akan membuka balik membedah buku Ensiklopedia Akhlak Salaf yang mana kita dah berada di muka surat 307. Ianya merupakan di antara akhlak-akhlak generasi yang terbaik, akhlak yang mana kita perlu contohi, akhlak yang mana yang perlu kita sentiasa berada dalam manhaj yang mana kita perlu ikuti, kerana mereka adalah generasi yang telah mendapat keridaan Allah Ta'ala, generasi yang mana generasi yang tidak ada keraguan terhadap mereka bahawa mereka adalah ahli syurga. Jadi oleh kerana mereka ahli syurga, maka kita berusaha untuk mengikut rentak-rentak ahli syurga ini. Baik. Jadi pada bab ini kita berbicara satu bab yang besar, bab menjaga lisan. Ya, lisanmu syurga dan nerakamu. Pada lepas tu petaka lisan. Yang ketiga, kewajipan menjaga lisan. Yang keempat, petaka ucapan Allah tidak akan mengampunimu. Yang kelima, akibat lisan yang tidak terjaga. 6, ghibah, namimah dan laknat. Maka kita menyaksikan bab yang besar ini membicarakan satu perkara yang besar juga yang akan menentu syurga neraka kita juga. Ya, ini syurga neraka yang mana ianya berkaitan dalam satu bab yang lain. Ya, tetapi syurga neraka yang menyebabkan kekal abadi itu berkaitan dengan akidah. Itu satu bab yang besar. Ya, tapi ini bab kabair juga, dosa besar, tetapi ianya bergantung kepada kedudukan seseorang itu. Kalau orang tu kafir memang teruklah lagi. Tetapi kalau orang itu Islam pun teruk juga. Tapi nak ceritakan ada ruang lagi pengampunan untuk orang Islam, tapi jangan disangka pengampunan perbuatan itu ringan. Di mana dalam hadis Nabi SAW ada mengatakan, salah satu tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Ya, di mana dalam hadis ini min husnil mar'ul muslim, ya, dalam hadis itu menceritakan di antara kebaikan seorang lelaki muslim itu apa? Dia meninggalkan apa yang tidak ada kebaikan baginya ataupun tidak ada faedah baginya. Okey. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa hendaklah kita berusaha menjaga diri kita daripada membuat perkara yang tidak berfaedah ataupun perkataan yang tidak berfaedah, kerana semuanya akan diambil kira di sisi Allah. Ya, dahsyat dalam bab ini diambil kira. Sebagaimana audit yang kita diauditkan di sisi manusia pun, dia akan ambil kira sekecil-kecil satu sen pun dia akan mengiranya. Kerana nilaian satu sen itu amat berharga di sisi audit, kerana nak memastikan tidak ada corruption pada audit dia. Okey, baik. Jadi kita lihat dalam bab ini, tajuk yang pertama, lisanmu. Okey. Lisanmu syurga dan nerakamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah yang digunakan perkataan lisanmu adalah yang akan keluar berbentuk perkataan, ucapan. Ya, sehingga kan ianya menentukan syurga dan neraka kita. Ya, pasal bila seseorang itu mengeluarkan apa yang berada dari lidahnya, maka kita akan cuba menyaksikan apa yang dikeluarkan itu baik ataupun buruk. Okey. Namun begitu, bila dibicarakan lisanmu, fungsinya lisan ialah menyampaikan mesej ataupun berbentuk pendengaran.
menyampaikan mesej berbentuk pendengaran dan orang faham. Tetapi di zaman sekarang lisan itu bertukar daripada perkataan yang difahami terus kepada tulisan yang difahami melalui WhatsApp, Facebook kita. Maka ia termasuk dalam perkataan lisan, yakni fungsinya untuk menyampaikan mesej agar difahami. Jadi kalaulah WhatsApp itu atau tulisan-tulisan itu menjadi perkara berterusan berbentuk penerangan sama ada baik dan buruk, maka ia termasuk dalam syurga ataupun nerakamu. Menggambarkan ucapan adalah pekerjaan yang hampir tidak pernah melelahkan. Ya, orang cakap ni dia tak pernah lelah. Ya, tu pasal kalau orang yang becok tu ngok-ngik daripada tidur sampai tidur esok pun dia tetap bercakap, dia tak penat. Ya, kita ni yang penat, nak dengar tu penat, Allah penat. Jadi ni tak penat ke bercakap kan? Kenapa? Dia tak memerlukan tenaga, tetapi dia memerlukan kekapan bercakap. Ya, bercakap ngok-ngik, ya, kena pula dia ni jenis pandai bercakap, asam jawa, asam garam, bawang semua ada. Ya, maka dia memang pakar dalam bab itu, maka dia tak penat. Kita pula yang mendengar ni penat. Alhamdulillah kerana kita bukan suka nak bercakap sangat. Ya. Baik. Mengumbarkan ucapan adalah pekerjaan yang hampir tidak pernah melelahkan, bahkan semakin diumbar akan semakin terasa asyik. Maka itu orang sering melakukan sehingga sangat mudah dijerumuskan syaitan kepada dosa lisan. Ya. Oleh kerana itu disebabkan tak ada penat, tak terasa penat untuk berbicara dan tak ada rasa penat bila seorang itu pandai berbicara. Oleh kerana itu Rasulullah mengingatkan kepada pelajaran yang lepas innal bayan ala sihra. Sesungguhnya penerangan ataupun ucapan itu ada unsur sihir. Ya, bukan sihir yang dibuat secara memecah belah isteri apa, tapi ucapan itu boleh mempengaruhi seseorang yang boleh mengubah minda seseorang. Itu pasal kita lihat bermulanya ajaran sesat ataupun golongan-golongan sesat ini daripada ucapan. Ya, daripada ucapan-ucapan mereka yang mana mereka merasakan hujah itu kuat, maka mereka akan cenderung perdebatan-perdebatan yang berlaku pada zaman silam untuk menegakkan kebatilan mereka dengan ucapan. Ya, lepas tu barulah bila mereka kalah dalam ucapan, ahli bid'ah dan ahli hawa ini, mereka akan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan kebenaran. Baik. Ya, dosa lisan atau perkataan itu mulai dari perbicaraan yang tidak bermanfaat hingga perbicaraan yang benar-benar berakibat terkena dosa. Ya, ini di antara sebabnya normalisasi pada kita tidak menghiraukan apa yang kita nak cakap. Itu puncanya. Bila kita tidak hirau apabila nak berbicara, maka dia akan jadi satu perkara yang paling dahsyat. Dia memulakan dengan perkataan-perkataan yang mula-mula dia rasa tak berdosa. Tetapi bila sampai satu tahap, perkataan itu di step-step-stepkan sampai perkataan yang lebih berbahaya yang boleh terjebak kepada dosa. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya tentang ucapan-ucapan ataupun perkara-perkara yang berbahaya ini. Ya, di antara halal dan haram itu kita dapat ketahui. Maka oleh kerana itu ya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara yang syubhah begini. Dia akan menyebabkan kita terjebak dalam perkara yang terus berbahaya, yakni menggunakan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dan diikuti dengan perkataan-perkataan yang berdosa. Oleh kerana itu, kita kena ingat elok-elok kenapa lidah ini adalah satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kita lihat seterusnya, memang seperti janji iblis sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku menyesatkan mereka semuanya. Okey. Ini adalah keindahan yang iblis janjikan. Ya, iblis menjanjikan satu benda yang kita nampak memang tahu benda tu buruk tapi nak dicantikkan sehingga yang buruk itu kita tak nampak, akhirnya ianya kita akan katakan tak menjadi masalah. Ini di antara yang disebutkan zaman sekarang normalisasi.
ya, menormalkan satu benda yang tidak seharusnya dinormalkan. Sehingga kan bila kita menyaksikan anak-anak berkata dengan perkataan yang tidak sehat, cara berbicara itu dah tak sehat, tetapi masyarakat dah biasa dengan tu, kita pun terpaksa biasakan pula. Ya, terpaksa kadang-kadang kalimah itu, kadang-kadang kita dengar orang bercakap, hanya dengan kalimah itu orang faham dah. Ya, kerana dah normal, dah biasa kalimah itu digunakan. Misalan kita bagi contoh macam anak-anak muda kan, bila dia bercakap dengan kalimah, oi, panas gila kan. Kalimah gila tu pada usulnya, pada asalnya kita tak tahu, melainkan gila tu memang orang tak ada akal, tak ada otak kan. Tetapi kalimah itu pada zaman sekarang, dia maksudnya gila ni melampaui batas ataupun dahsyat sangat-sangat. Okey, gila jadinya kalimah tu. Jadi bila dah dibiasakan, kita pun rasa tak ada apa-apa. Okey, mungkinlah kalimah yang begitu tidak mengapa. Tetapi kadang-kadang kalimah-kalimah yang berbahaya, yang tidak berakhlak, dia akan berlaku menjadi begitu. Maka bahkan kita menyaksikan kalimah-kalimah lucah yang digunakan. Ya, sekarang setengah tu menjadi normal, tak ada apa-apa. Na'udzubillah. Kalimah-kalimah yang kufur diucapkan menjadi normal, tidak ada apa-apa. Kalimah bentuk yang menghinakan, mengutuk menjadi normal. Dia tidak ada apa-apa. Bahkan perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah, lucah yang dikatakan, yang pada satu ketika aib, tetapi sekarang menjadi normal. Ya, menjadi normal. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, agama kita membataskan amat penting sama sekali. Kerana dia cuba menghalangkan perasaan normal itu kepada benda yang tidak normal. Kerana ianya boleh menyebabkan terjebaknya perkara-perkara haram. Saya menyaksikan dalam beberapa perkara di sini, bila kita tengok dalam Facebook, YouTube, dalam TikTok, kita melihat ada benda-benda yang tak normal. Tetapi nak dijadikan normal, dijadikan dalam TikTok itu menyebabkan orang kata, okey, biasalah, normal lah tu. Ya, dan akhirnya kita terjebak dalam perkara-perkara yang tak normal itu ataupun berdosa, senang cerita berdosa, dan kita menganggap ianya biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sekarang berlaku. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Ya, orang Islam mesti ada kekuatan untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah ataupun peraturan syariatnya. Kerana dengan ada peraturan itu, baru terjadi sistem yang baik dalam masyarakat. Kalau tidak, dia akan jadi sistem yang syaitan menguasai mereka. Baik, demikian kenyataan yang banyak membicarakan manusia tidak mengandungi kebaikan. Seperti mana firman Allah, La khaira fi kathirin minan najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyak perbicaraan rahsia mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahawa yang dimaksudkan bisikan dalam ayat ini adalah perbicaraan manusia. Okey. Jadi ini di antara batas-batas yang perlu kita berhati-hati. Ya, bisikan najwa itu adalah bisikan. Jadi bisikan-bisikan begini adalah berunsur ya perkara-perkara yang tak baik. Dia termasuk dalam membisikkan perkara untuk menjatuhkan Islam, memburukkan seseorang tanpa sebab, atau menceritakan aiban manusia itu tanpa sebab, mengumpat, namimah, apa itu semua termasuk dalam perkara najwa yang tidak baik. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita amat berhati-hati dalam perkara-perkara yang begini. Baik. Tidak menghairankan apabila di antara dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah dosa akibat lisan. Kerana itulah saat ditanya tentang hal tersebut, Nabi menjawab, afamu wal faraj, afamu wal faraj, mulut dan kemaluan. Itulah mengapa setiap kita kaum muslimin diwajibkan menjaga lisan dari tipu daya syaitan. Sudah saatnya kita menyedari bahawa mengumbar omongan itu menjerumuskan pada kesalahan, dan setiap ucapan pasti akan dihisapkan. Ya, setiap ucapan akan dihisapkan. Saya dah bicarakan apa yang berkaitan dengan perkataan tadi secara kasar. Oleh kerana itu, walau apa yang diucapkan seseorang itu dari lidahnya, apabila Allah mengatakan, ya, wa ma yalfidhu min, dalam ayat ni kan, kita menyaksikan Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Okey. Tuan-tuan dan perempuan,
Malaikat yang ada di kiri kanan kita yang mencatat kebaikan dan keburukan kita ni, dia tak tidur. Dia bukan manusia, dia malaikat. Yang mana diarahkan, dia akan buat. Dan catatan yang dicatatkan itu bukan macam mana yang kita sangkakan. Kerana teknologi di sisi Ar-Rahman adalah teknologi yang cukup tinggi. Jadi catatan itu bagaimana, tetapi kita boleh tengok dalam surah Fussilat mengisyaratkan bagaimana catatan-catatan itu diketengahkan, ya. Dan juga surah Jasiyah yang menceritakan bagaimana sifat kitab yang mencatatkan itu, ya. Itu dahsyat. Oleh kerana itu, apa je yang keluar kat mulut kita, ya, apa je keluar, ada bunyi je, kena berhati-hati. Kalau sendiri-sendiri bunyi pun kena berhati-hati. Mungkin bunyi-bunyi lagu yang mengarut tu dilagukan, itu pun satu kesalahan. Ataupun seperti mana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqul lahumma uffin, janganlah kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu dengan uff. Uff apa? Tak ada kalimah uff. Tenang cerita, kita kata tak ada apa-apa. Kalau ikutkan tidak ada apa-apa. Kalau kita membicarakan itu. Tetapi ianya akan menjadi satu perkara yang besar di sisi Allah. Ya, kenapa? Kerana itu kalimah seorang anak berbicara dengan ibunya, ayahnya, dengan perkataan itu semua dikategorikan anak durhaka. Nampak tak? Anak durhaka bila dikeluarkan kalimah itu tanda benci ataupun tanda tak suka, maka dikategorikan anak durhaka. Okey? Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kalimah ini yang keluar daripada mulut adalah berbahaya kalau tidak dijaga elok-elok. Baik. Saudaraku, sedarlah bahawa di antara nikmat terbesar yang dianugerah Allah bagi kita adalah kemampuan berbicara. Namun kita harus ingat, lisan ibarat senjata bermata dua. Jika digunakan untuk ketaatan kepada Allah, seperti berzikir, membaca Al-Quran dan berbuat amal ma'ruf nahi munkar, maka ia akan membawa kebaikan bagi pemiliknya. Dan itu merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut. Sebaliknya, jika lisan digunakan untuk mengikuti langkah syaitan, seperti mengadu domba kaum muslimin, berdusta dan ghibah, maka ia mendatang bencana bagi pemiliknya. Dan itu merupakan bentuk amalan kufur terhadap kenikmatan agung, nikmat yang agung ini. Okay. Jadi secara kasar diterangkan bahawa kedudukan lisan ini bergantung kepada kita. Ya, kalau kita buat baik, alhamdulillah. Kalau kita buat tak baik, maka na'udzubillah. Confirm, ya, lisan itu akan dipertanggungjawabkan. Tetapi bukan lisan, maksudnya lisan tu akan dikenakan. Kita lah maksudnya. Apa yang kita buat, maka kita kenalah. Ya, dah itu tabiat dia. Bila kita buat sesuatu, maka kita kena pertanggungjawab. Itu maksudnya dipertanggungjawabkan. Ya, kita buat sesuatu, ya, kalau masak ke, kalau buat rumah ke, projek ini, yang akan ditanya siapa yang bertanggungjawab dalam bab ini, kan? Jadi kalau kita pandang remeh, maka kita tidak dipertanggungjawab ke? Tak, kita lah yang akan lebih berat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, petaka lisan. Yang ini musibah yang bakal lisan hadapi. Terdapat dua petaka besar pada lisan apabila seorang keliru menyingkapinya. Pertama, mengumbar omongan demi kebatilan, dan kedua, diam dari mengatakan kebenaran. Ya, bercakap itu baik, tetapi bila salah bercakap itu jadi tak baik. Berdiam itu baik, tapi bila salah diam itu tak baik. Oh, itu dia kaedah dia. Ya, asalnya bercakap itu harus, tetapi bila bercakap tak betul itu hukumnya haram. Berdiam itu harus, tetapi berdiam kepada perkara yang tak betul itu dia jadi haram. Okey, mari kita lihat. Orang yang gemar membincangkan kebatilan itu ibarat syaitan berbicara. Terdapat dua petaka besar pada lisan apabila seorang keliru menyikapinya. Pertama, menggumbarkan omongan demi kebatilan. Dan kedua, diam dari mengatakan kebenaran. Orang yang gemar membincang kebatilan itu ibarat syaitan berbicara. Sedangkan orang yang diam dari mengatakan kebenaran ibarat syaitan bisu. Kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariat. Keduanya termasuk kederhakaan, bahkan umumnya penyimpangan dalam diam dan bicara tadi berkaitan erat dengan dua perkara. Adapun orang Muslim, ia harus menjaga lisannya dari ucapan yang batil serta menggunakan pada hal yang tidak bermanfaat. Jadi dua dibahagikan bahawa bercakap dan diam.
bagaimana kedudukan bercakap dan diam. Tetapi orang yang beriman dia dah diberikan guideline. Islam ini adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti mana kita waktu COVID ditetapkan oleh kerajaan. Yang mana kerajaan telah menetapkan satu ketetapan, maka kita tidak ada boleh buat pilihan. Kata jangan keluar, maka kita tak keluar. Dikatakan pakai mask, maka kita pakai mask kan. Untuk siapa tu ya? Untuk kita. Ya, apabila Kementerian Kesihatan mengarahkan begitu, maka untuk kebaikan kita. Begitu juga agama Islam bila dia bagikan perkara-perkara ketetapan itu, ya, maka ia adalah menunjukkan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita, confirm untuk kebaikan kita. Maka ikut saja walaupun rasa leceh, rasa susah lah. Ada waktu bicara musim COVID dahulu. Bila kerajaan tetapkan ketetapannya, jangan keluar. Ada yang bising tak? Terpaksa akur. Ya, walaupun rasa tak setuju, terpaksa akur. Bila keluar, tak pakai mask, kena saman. Terpaksa akur. Ini dia sebabkan untuk kebaikan. Begitu juga dengan agama. Maka ianya adalah untuk kebaikan. Petaka lisan sangat berbahaya atas manusia. Mungkin saja seorang sanggup menahan mulutnya dari makan makanan haram, tangannya dari kezaliman, kemaluannya dari berzina, dan matanya dari melihat yang diharamkan. Namun belum tentu ia sanggup menahan lisan dari dua perkara di atas. Atas dasar itu, tidak mustahil orang yang terkenal zuhud dan gemar beribadah terjerumus ke neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun disebabkan oleh ucapan-ucapannya. Berapa banyak orang yang ketat menjaga diri dari perbuatan zalim, tetapi lisannya sangatlah mematikan. Suka menodai kehormatan orang yang masih hidup dan yang sudah mati, sementara dia tidak peduli dengan ucapan buruknya tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Nak menceritakan bab kejahatan lisan ini sampai kalau waktu hidup ni kadang-kadang orang lakukan kejahatan dengan orang hidup je. Sampai mati dah dia tak ganggulah orang tu ataupun tak buat perkara yang haram. Tetapi lisan ni, lidah ni dia mampu untuk waktu hidup dan waktu mati. Dan orang tu dah mati pun dan mengumpat juga. Ya, orang yang dah mati itu kita umpat juga. Begitu dahsyat ya keadaan lisan. Dan bukan kepada orang-orang lain, kadang-kadang sampai kepada isteri, suami, amak, ayah, adik-beradik. Begitu dahsyat ya. Lisan ini melakukan perkara yang tidak sihat. Yang kita kategorikan memang tidak sihat. Sampai dia boleh menerajah kepada orang-orang, sampai orang tak kenal pun dia terjah juga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey. Bencana lisan tidak hanya dirasakan kelak di akhirat, akan tetapi disegerakan di dunia. Ya. Dikisahkan bahawa satu hari Al-Kisai berkumpul dengan Yazidi di hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Keduanya ialah ahli nahwu wal qiraah. Ketika tiba waktu solat, orang-orang pun mempersilakan Al-Kisai menjadi imam. Ketika membaca surah Al-Kafirun, dia melakukan kekeliruan. Sesudah solat, Al-Yazid menyeletuk, bagaimana bisa seorang qari terkenal di Kufah keliru membaca surah Al-Kafirun? Lalu saat tiba waktu solat berikutnya, orang-orang pun mempersilakan Al-Yazidi untuk menjadi imam. Dan ketika membaca Al-Fatihah, dia melakukan kekeliruan. Lantas seusai salam, Al-Kisai mengatakan, ihfaz lisanaka la taqul fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jagalah lisanmu, jangan sembarang berucap, kerana itu bisa membuatmu tertimpa bala. Sungguh, bala bisa turun akibat lisan. Okey. Ini di antara perkara yang menarik ya, berkaitan dengan dia tak kira lah orang hafiz ke tak hafiz ke. Kadang-kadang orang hafiz pun terlupa ya membaca surah-surah tu walaupun pendek ya. Kadang-kadang saya pun pernah sampai inna a'taina tu tersangkut. Dia bukan tersangkut pasal apa, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ayat-ayat tu yang hampir-hampir musytabihat ni sama dengan ayat-ayat yang lain kan. Bila ayat-ayat tu dah lain, dia akan termasuk ke surah lain. Itu yang jadi puncanya ayat tu bertukar-tukar
Ya, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang terlupa, itu biasalah. Cuma janganlah kita bila seorang tu terlupa terus kita rembat, oi kata hafiz Quran tapi lupa. Tak. Ya, memang kalau terlupa tak disengajakan itu akan berlaku. Tetapi kalau sengaja tak ulang-ulang tu itu salah dia lah. Cuma dalam kisah ni dua orang ahli mantik ataupun ahli nahwu, yakni ahli grammar dalam bahasa Arab. Mereka ni ada dua orang Al-Yazidi satu dan satu lagi yang bernama apa tadi, Al-Kisai. Ya, kedua-dua ni ahli nahwu, ahli grammar bahasa Arab. Jadi mereka ini melakukan solat jihar, solat yang nyata sewaktu solat itu. Maka Al-Kisai Al-Kisai membaca surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun ni dia 6 ayat je, tetapi kadang-kadang memang mengelirukan. Ya, mengelirukan, tak ada perhentian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, kan. Tetapi yang banyak terganggu, wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana dia ulang. Ya, pasal pernah berlaku pada sahabat-sahabat kita sampai tak tahu kat mana nak stop dah. Sampai orang yang tak biasa hafal tu, dia hafal itu je, dia yang stop, kan. Berarti tak sengaja kadang-kadang. Tapi dalam bab ini, ya, Al-Kisai ini dia membaca, ya, dia tersilap ataupun makhraj dia ataupun ayat-ayat tu yang menyebabkan dia tersalah ke ataupun kaedah nahwu ke, wallahu alam. Tapi ditegur oleh Al-Yazidi. Macam Al-Yazidi ni pakar, kan. Dia kata, apa ni? Hafiz Quran pun salah juga, misalnya, kan. Okey, tak apa. Kemudian waktu solat yang berikutnya diberikan Al-Yazidi menjadi imam. Sebab dia dah boleh kritik orang tu, berarti dibagi jadi imam. Yang menarik sekali, Al-Fatihah tu dia tersilap. Kan, tersangkut. Jadi bayangkan, lalu Al-Kisai mengatakan, jaga lidahmu, jangan sebarang berucap kerana itu bisa membuatmu tertimpa bala sungguh. Jadi kalau kita tak jaga mulut kita, kita akan dipulangkan balik, ya, perbuatan kita itu, yang mana bala bisa turun akibat lisan kamu. Ya, Allah akan balas balik dengan perkataan kamu itu. Maka dari itu akhirnya wasiat kepada Muaz tentang hal apa saja memasukkan seorang itu ke dalam syurga. Nabi berkata, maukah aku beritahu kamu tentang kunci segala sesuatu yang masukkan ke dalam syurga? Lalu Muaz mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau lantas memegang lisannya seraya berkata, jagalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelak kita dituntut apa yang kita ucapkan? Bagi dia menjawab, takilatu ummuka wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Celakalah dirimu. Ini celaka ni bukan kalimah-kalimah yang celaka kita ni. Maksud ni pasal orang Indonesia yang buat, maksudnya bahasa ni agak tegas, ya. Yang mana adakah seseorang itu yang membuat tersungkur dalam wajahnya ke neraka selain oleh lisan, kerana lisan mereka. Maksudnya orang akan ramai masuk ke neraka disebabkan lisan mereka. Jadi oleh kerana itu kita insya-Allah, ya, kita jagalah lidah kita daripada perkataan yang tidak sihat. Yang ketiga, kewajipan menjaga lisan. Anggota tubuh badan manusia yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Dan ia pula paling berbahaya dirinya. Sehingga setiap orang harus benar-benar menjaganya. Ya, Masya Allah. Lisan ini lidah, kan. Ingat aja. Nak sebut, nak cakap tak jadi masalah. Tetapi kita tengok tumpul nak gigit pun kadang-kadang kita yang tergigit. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, lisan yang tumpul ini, yang tidak bertulang ini, dia boleh menjadi pedang yang tajam dan tulang tajam untuk membunuh manusia. Dahsyat, ya. Dahsyat sekali. Baik, kita lihat apa yang diceritakan dalam bab ini. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahui setiap orang harus menjaga lisannya agar mengucap hal-hal yang sudah jelas manfaatnya.
Demikian hendaklah ia diam sebab ucapan yang mubah bisa menyeretkan kepada yang hak ataupun makruh. Bahkan inilah yang sering terjadi. Sementara itu keselamatan lisan tidak dapat dinilai dengan apa-apa pun. Ya, keselamatan lisan tidak dapat dinilai oleh apa-apa pun. Ya, maka oleh kerana itu kita berhati-hati. Kerana disebabkan lisan ini, maka seorang itu boleh menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ya, kerana salahnya mereka berbicara. Terkait perintah menjaga lisan, Nabi bersabda min husnil islamil mar'i, ya, tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda dari bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis yang riwayat Ibnu Majah tadi, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Ya, ini kaedah-kaedah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita berkaitan lisan. Apa kaedah dia? Berkata yang baik-baik ataupun diam. Itu kaedah untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang membenci kita. Ya, baik. Dalam hadis yang lain disebutkan man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Sesiapa yang sanggup menjaga di antara, okey, di dalam sini man yadman li, maksudnya siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku. Kalimah tu ada di situ, dia tak boleh tak tulis, ya. Siapa yang, lepas tu baru disebutkan, siapa yang sanggup menjaga anggota tubuh yang berada di antara kumis dan janggutnya dan anggota tubuh yang berada di antara dua kakinya, kemaluannya, maka aku pasti akan menjamin baginya syurga. Ya. Jadi ini di antara perkara yang Rasulullah ingat kepada kita, bahawa siapa yang jaga perkara ini, maka insya-Allah baginya adalah syurga. Maka kita kena berusahalah. Kenapa? Benda ni adalah satu kebaikan untuk kita di akhirat kelak, untuk mendapatkan syurga. Maka itulah kita kena usahakan. Kemudian suatu ketika Uqbah ibnu Amir bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana cara meraihkan keselamatan? Beliau menjawab, amsik alaika lisanaka wal yas'ka baituka wabki ala khati'atika. Jagalah lisanmu, tetap tinggallah di rumahmu dan tangisilah dosamu. Ya, ini di antara tunjuk ajar kepada kita bagaimana kita nak menjaga diri kita dengan baik. Ya, pertama jaga lisan kita dan banyak duduk di rumah, terutamanya kaum wanita. Dan yang ketiga, tangisilah dosa kita. Jadi semua itu sebenarnya bila kita jaga diri kita, lisan kita, dan kita duduk rumah, bukan tak bergaul, tapi duduk itu banyak kepada menyelamatkan diri kita daripada bergaul perkara yang tak baik. Lalu kita pun banyak menangisi kesilapan-kesilapan kita. Oleh kerana itu kita amat setuju bagi mereka-mereka yang merasakan diri mereka tersilap adalah untuk pergi bertaubat, membersihkan diri, kadang-kadang memucilkan diri. Dia menyesat, ya, kadang-kadang kita je yang semangat, alah tak apalah, keluarlah, nak jadi orang sufi lah pula. Tak, kadang-kadang dia merasa tertekan, memikirkan bagaimana dirinya nak membersihkan diri. Ini orang-orang yang baik sebenarnya, yang orang yang baik, tidak dinafikan. Okey. Disebutkan pula bahawasanya seorang sahabat menemui Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah aku namun jangan terlalu panjang. Baginda pun bersabda, okey, ini di antara perkara yang menarik, ya. Orang lelaki ni bercakap, ya Rasulullah, nasihatkan aku. Jangan panjang sangatlah. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang ni memang jenis kaki nak bercerita, bercakap, nasihat. Bila dia bercakap tu dia tak erti nak stop. Orang sebenarnya, orang ni tak suka. Orang ni jemu. Ya, orang ni jemu. Manusia ni cepat sifatnya jemu. Ya. Manusia ni di antara sifat-sifat dia adalah cepat jemu. Maka kita tak boleh, ya, memberikan kejemuan itu kepada masyarakat. Ialah kadang-kadang bila bagi makan sedap dah rasa jemu kan.
mula kita mencari yang lain. Tak dapat yang lain, kita cari yang lebih ringkas. Sudahnya Maggi yang kita makan. Saya agak tertarik manusia ni memang bersifat macam itu. Dia mudah jemu. Ya, ini kes haji. Misalan haji, saya bagi contoh kan. Musim haji. Hotel memang tabiat dia bukan hotel tu duduk sepanjang masa. Itu kita kena faham elok-elok kan. Hotel bukan maksudnya duduk macam rumah kita. Ya, macam rumah kita. Tak. Dia hanya duduk mungkin 1, 2, 3 hari, paling panjang seminggu. Dan makanan yang dihidangkan kepada kita untuk orang yang 2 hari duduk, dia akan, oh hari ini lain. Esok lain kan. Itu memang akan berlaku. Ya, oleh kerana saya dah, yalah, kita dah duduk hotel banyak kali kan di Mekah tu, kita tahu dah. Ya, duduk kali pertama tak apa, orang begitu excited lah. Oh, makanan sedap ala barat kan, ala Turki ke, ala Arab ke. Sukalah kita orang Malaysia. Masuk hari kedua okey lagi. Masuk hari ketiga, dah mula. Ya, dah mula. Masuk hari keempat, makanan yang tu diulangkan balik ke, hari kelima diulangkan balik. Makan ni balik, kan. Dia jadi macam tu. Sedangkan kalau kita duduk sehari dua, kita takkan jemu. Okey? Tetapi bila dah duduk Mekah 20 hari, ambil, mula. Ya, mulalah kita mencari tempoyak kita pada hari pertama. Masya Allah, makanan okey. Okey. Masya Allah, kita tanya okey. Masuk hari ke seminggu dah. Asyik-asyik ini kan. Jadi, oleh kerana itu memang tabiat manusia, mudah jemu. Ya, mudah jemu. Jadi dalam bab ini dia tidak salah mengatakan supaya kenapa dia pun mungkin jenis orang tak suka nak bersembang banyak. Dia nak satu kalimah yang pendek dan padat bagi dia dan terus dia nak praktikalkan. Kerana setengah orang suka yang bercerita tetapi setengah orang tidak suka begitu. Bagi point, settle. Itu yang dia nak. Okey. Lalu lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, nasihatlah aku namun jangan terlalu panjang. Baginda bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Wala takallama bi kalimatin wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu wajmi' ya'sa amma fi aidin nas." Okey. Apabila kamu mengerjakan solat, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah itu adalah solat terakhirmu. Ini yang disebutkan kadang-kadang imam kata solatan muwaddi'. Sallu solatan muwaddi'. Lakukan solat yang terakhirmu. Ya, kenapa? Bila kita tahu hari ni hari terakhir, macam mana agak? Ya, hari ni kita akan mati, misalnya lah kan. Ya, agak-agak kita menangis, kita akan meninggalkan keluarga kita dalam keadaan sedih. Begitulah yang dikatakan. Janganlah kamu mengucap sesuatu yang menuntut minta maaf di kemudian hari. Ya, berhati-hati. Bila kita nak berucap tu, berhati-hati supaya kita tak termasuk dalam sudahnya, minta maaf aku terlepas cakap pada kamu. Tak. Ya. Okey. Dan singkirkanlah keinginanmu untuk bisa memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Ya, jangan kita ni terlampau nak sangat apa yang ada kat orang lain tu. Sampai kita ni jadi tak tentu hara, tak tentu apa orang kata, sampai nak juga benda tu, nak juga. Jangan. Ya, jangan. Itu tidak sihat. Ya, perbuatan tu tidak sihat. Dia bagi seorang isteri, dia akan menekan masalah suami. Ya, dan begitu juga keadaan yang lain-lain. Bila dia nak sangat tu, dia tak fikir dah, dia nak juga, maka dia akan membinasakan diri dia di hari akan datang. Seorang penyair mengatakan seorang bisa binasa kerana lisannya, padahal ia mampu menjaga kakinya dari dosa. Kebinasaan kerana lisan dapat memutus kepala. Kebinasaan kerana kaki akan sembuh sekejap sahaja. Ya. Jadi ini di antara perkara yang penting, bahawa luka kaki, luka lidah itu, mudaratnya lidah itu lagi besar. Seorang Muslim tidak boleh mengeluarkan ucapan yang sia-sia, tetapi ia harus ucapan yang benar dan bermanfaat. Sebelum ia berucap, ia pun menimbang-nimbang apakah perkataan itu benar ataupun tidak. Jika benar, adakah manfaat faedahnya? Jika tidak ada manfaat, maka sebaiknya ia tidak perlu mengucapkannya. Bahkan jika mengandung manfaat, hendaklah diperiksa kembali apakah dengan perkataan itu dia bisa terluput dari manfaat yang lebih besar. Hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul penyesalan di masa depan. Nampak tak? Bagaimana arahan yang diajarkan kepada kita bila nak berbicara. Sampai kita rasa perbicaraan kita ni, kalimah yang kita nak ucap pun baik. Tetapi baik dia had mana?
Adakah baik itu akan datang kebaikan seterusnya ataupun baik itu dia akan memudaratkan pula. Dia kena timbang begitu. Dan kalau benda itu bermanfaat, bagaimana kedudukan manfaat itu? Adakah manfaat itu sesuai pada tempatnya ataupun tidak? Begitu sekali. Ya, begitu sekali. Itu pasal bila sampai pertanyaan ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan maaf ya, kisah seorang datang bertanya, bolehkah aku bolehkah aku mencium isteri aku di bulan Ramadan? Ya, kalau tak salah begitu. Lalu Ibn Abbas mengatakan tidak menjadi masalah. Tetapi datang seorang lagi bertanya, bolehkah aku mencium isteri aku bulan Ramadan? Dia kata tidak boleh. Kenapa? Lalu orang bertanya, ya Ibn Abbas, kamu berkata dengan seorang itu begini dan orang yang ini begini. Lalu Ibn Abbas mengatakan, sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah seorang yang dah tua, yang mana dia dapat menahankan diri dia. Tetapi orang yang bertanya itu adalah orang muda, yang mana kita takut dia terjebak ya di dalam melakukan hubungan suami isteri di waktu siang bulan Ramadan. Berarti jawapan pun kena berhati-hati melihat keadaan, ya, melihat keadaan yang perlu dijaga elok-elok. Ini kebijaksanaan dinamakan. Bukan semua, ya, kullu kata pepatah Arab, kullu maqalu maqam. Semua perkataan ada tempat dia. Ya, boleh bercakap, boleh tidak bercakap, okey. Tetapi selagi tidak melanggar syariat. Bila melanggar syariat, kita kena cakap tegas dalam bab tersebut. Baik. Perlu disedari bahawa ucapan merupakan cermin bagi apa yang terselip dalam hati, kerana jika ingin mengetahui apa yang terlintas dalam hati seorang, maka perhatilah apa yang terucap dari lisannya. Okay, ini agak penting, tuan-tuan dan perempuan, ianya amat penting. Oleh kerana itu orang-orang yang bijak dia tidak akan berbicara. Kerana orang-orang yang berbicara itu kita dapat kesan apa yang ada di dalam hatinya. Kadang-kadang kita menyaksikan orang tu ya cakap baik apa semua, ya, tetapi kadang-kadang dia terlepas cakap. Maka terlepas cakap itu bukan terlepas saja-saja, kadang-kadang itu yang terkeluar daripada hatinya. Ini tengok keadaan. Yang mana kita menyaksikan, tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan. Ya, tak kira lah walau orang tu seorang ustaz ataupun penceramah, ya, ataupun siapa. Bila sampai satu tahap dia bercakap, ya, dia bercakap tu dia keluarkan, maka kita dah nampak ini ada yang tak kena. Terutamanya masalah usul, prinsip. Masalah usul dan prinsip dia tidak boleh kata tersilap, ya. Ialah tersilap, tetapi dia tidak boleh berdiam begitu. Dia akan dapat fokus, Allahu Akbar. Aku tersilap tu, astagfirullah, dan cepat-cepat nak ubahkan. Ya. Kadang-kadang macam saya berceramah apa begini, kadang-kadang bila saya cek balik, ada tersilap. Saya akan cuba mengubahkan secepat mungkin supaya video itu diedit, maksud buang kalimah yang silap itu. Ya. Kadang-kadang ayat tersilap, kadang-kadang itu tersilap. Maka kita kena bertanggungjawab dalam bab itu. Apatah lagi dalam bab-bab akidah. Ya, kita bagi seorang pendakwah dia tidak boleh bercakap dalam benda yang syubhah, yang mengelirukan. Sehingga orang mengatakan, oh tidak mengapa, ya, dalam isu seperti Ar-Rahmanu ala arsyis stawa, buat apa nak dibahaskan, nak diperbincang. Salah tu. Dalam konsep akidah salah. Kerana dia adalah usul agama kita. Agama yang mesti kita jelas. Kalau apa yang dicakap itu merupakan pusingan, belitan, maka dia berhati-hati. Ya, penceramah yang begini kita katakan kena berhati-hati kerana dia masalah usul. Berarti dia tidak peka pada usul. Dia tarik itu lain cerita. Kerana pernah juga orang yang bercakap, ya, dia bila disebutkan tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia melenting terus. Kan? Lepas tu dia cover dia orang yang membawa pahaman manhaj salaf. Kita bila dia melenting tu kita dah tahu. Dia ni masalah. Ya, kerana orang yang kenal Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, dia tidak akan melenting. Bahkan dia mengucapkan mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Ya, begitu paling kurang. Rahimahullah, ya, Allah mengampuni, merahmati dia. Tetapi bagi orang yang melenting tu dia ada masalah. Begitu juga dalam isu, misalnya saya pernah mendengar seorang pendakwah mengatakan bila disebut, ya, dia terkenal dengan sunnah, tapi bila sebut Syekh Albani, kemudian dia mengulaskan Syekh Albani, ya, dia menganggap sebagai Syekh Albani ini seorang syekh yang jumud misalnya. Ini maksudnya satu benda yang tak kena. Ya, dia mengatakan dia mengikut manhaj salaf tapi dia sudut
Bila dia mengkritik cara begitu, bahasa yang digunakan begitu, maka dia bermasalah. Itu je kaedah. Oleh kerana itu Imam Syafi'i rahimahullah amat menekankan dalam masalah ini sebenarnya. Jangan kamu lihat orang yang boleh terbang atas udara, berjalan di atas air, itu wali, karamah. Tetapi kamu tengok kepada akidah dia. Dan prinsip dia. Kalau prinsip itu bagaimana? Kadang-kadang kita tak tahu ya, macam mana prinsip dia. Tetapi kita dapat kenali melalui ucapan-ucapannya. Perkataan-perkataannya. Ya, WhatsApp, kalimah yang ditulis dalam Twitter ataupun di Facebooknya. Kita dapat kenal dia. Maka kita terus ambil perhatian dalam bab itu. Ya, kita ambil perhatian. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Perkataan itu orang akan dapat kesan apa sebenarnya isi hati seseorang itu. Baik. Yahya bin Mu'adz berkata, hati seperti periuk untuk memasak makanan dan lisan ialah tutupnya. Saat seseorang berbicara, lisannya akan mengungkap apa yang tersembunyi dalam hatinya. Manis, asam, tawar, asin atau rasa hatinya yang lain diungkapkan oleh lisan. Maksudnya sebagaimana lidahnya dapat mengecap makanan yang dimasukkan dalam periuk, demikian pula isi dan suasana hati seorang dapat dirasakan melalui ungkapan lisan. Ya, subhanallah. Cukup cantik bahasa ni. Saya suka kerana kita berhadapan dengan beberapa perkara dalam masalah ni. Dia kata saya sayang dia, Ustaz, sayang dia. Tapi bahasa dia tak kawal. Waktu dia bercakap dengan orang tu, dia maki, dia kutuknya apa semua, saya sayang dia. Itu bukan kaedah sayang. Ya, kaedah dia menasihat dan berikan kebaikan. Itu kaedah kita sebenarnya. Ya, oleh kerana itu, ya, lisan ini amat penting. Para pendakwah terutamanya berhati-hati supaya tidak berkata-kata dengan perkataan yang tidak layak sebagai seorang pendakwah berbicara. Ada adab kena ada. Maki-maki, tengking-tengking tidak ada. Mengutuk sahabat-sahabat yang seikhlas perjuangan tidak boleh. Ya, bukan itu caranya. Okay, jadi oleh kerana itu dalam bab-bab yang begini kita kena berhati-hati. Kadang-kadang orang tu kita kenal melalui bahasa apa yang dikatakan oleh lidahnya. Ya, bab kata ada satu saya dengar seorang penceramah mengatakan, sebelum dia berbicara kita tak tahu dia ni cerdik ke tak cerdik. Kita anggap dia cerdik. Tapi bila dia dah berbicara, buka je mulut, kita dah nampak dia punya taraf dia dan kecerdikan dia, ya, kebodohan dia. Ya, maka di situ ya, berhati-hati. Salafus soleh sangat menjaga ucapan, bahkan mereka menghisapkan diri mereka diri kerana terucap. Oh, sehari panas, sehari dingin. Ucapan ini wujud keluhan terhadap perubahan cuaca dari panas menjadi dingin dan sebaliknya yang amat cepat. Mereka merasa sangat bersalah kerana telah mengeluh sesuatu yang merupakan takdir Allah. Nampak? Kalau ikut kita, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Kita kadang-kadang kita tak rasa apa. Tetapi ulama salaf memandangkan kita mengkritik kerja buat Allah. Ya, kita kritik apa Allah jadi sekejap panas, sekejap sejuk ni. Macam itu istilah mereka. Mereka beristighfar dan tak salah bagi kita. Ya, kenapa? Kerana mereka rasa bersalah kerana mengkritik. Okey. Jadi salah seorang ulama besar dari kalangan mereka pernah bermimpi dan ditanya keadaannya. Ia berkata, aku bertahan kerana satu perkataan. Aku tertahan kerana satu perkataan yang pernah kuucapkan tadi dan aku katakan betapa manusia benar-benar memerlukan hujan saat ini. Lantas dikatakan kepadaku, apa urusanmu dengan perubahan cuaca? Aku Allah yang akan lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-Ku. Ya, subhanallah. Okey, ini namun kita mengatakan, pertama cerita ni dikaitkan dengan seorang lelaki yang membicarakan satu perkara dan dia bermimpi dengan seorang alim yang mana telah terlepas perkataannya. Namun ulama telah menggariskan panduan mimpi bukan hujah. Ya, boleh kita terima dan boleh kita tolak. Namun dia bukanlah hujah untuk menjadi sebagai bahan bukti untuk kita memperbahaskan. Ya, kecuali mimpi yang berkaitan pada zaman Nabi sahaja. Ya, zaman Rasulullah mimpi, terutamanya para Nabi, mimpi adalah wahyu. Adapun sahabat yang mimpi pada zaman Nabi adalah hujah. Namun selepas pada itu kita berhenti dan tidak lebih daripada itu, walaupun dikatakan dalam satu hadis mimpi adalah juzuk daripada nubuah untuk akhir zaman. Dia kena tapis betul-betul, bukan main saya dah bermimpi. Hatta bermimpi Rasulullah pun kena berhati-hati. Kenapa? Kerana orang yang mimpi Rasulullah dia tak perlu nak bercerita kepada orang, oi aku dah mimpi bertemu Rasulullah, oi bestnya. Tak, bukan begitu kaedah bermimpi kalau bertemu dengan Rasulullah. Pertama dia bersyukur, dan kedua, ya,
kita kena faham kaedah-kaedah mimpi. Betul Rasulullah katakan syaitan tidak boleh meniru Rasulullah, menyerupai Rasulullah. Tetapi bila kita tak kenal Rasulullah, maka dia kata aku ni Rasulullah, kita pula jenis bongok, astagfirullah. Kita ni jenis tak mau, saya geram pasal ada kelompok-kelompok yang mengatakan mimpi Rasulullah dan mereka berhujah kononnya bermimpi Rasulullah, maka berikan zikir itu, zikir ini, amalan itu, amalan ini, yang merupakan penipuan. Pernah seorang datang bertemu dengan saya, Ustaz, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, cantiknya ya Allah Ustaz, bersih, bersinar-sinar, janggut dia putih, ubannya pun bercahaya. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak bagaimana orang ni tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hadis Syama'il Muhammadiyah menceritakan janggut Rasulullah tu putihnya bukan semua. Ada berapa helai je janggut dia putih. Nampak tak? Orang ni tak kenal Rasulullah tetapi tertipu apabila syaitan mengatakan aku Rasulullah. Berarti dia tertipu. Walaupun mimpi atas nama Nabi, syaitan tipu dia begitu. Memang syaitan tak boleh nak menyerupai Rasulullah tetapi dia boleh mengatakan aku Rasulullah, kita pun duk percaya. Saya pun pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mimpi itu tak betul. Dalam mimpi itu saya tertanya, takkanlah betul mimpi Rasulullah tu putih, ya, datang nampak putih, tetapi saya tengok seperti orang Turki. Tapi kenapa pula janggut Rasulullah pendek pula kan? Dia datang membicarakan, ya. Orang kata itulah Rasulullah. Tapi bila saya terjaga, saya kata ini bukan sifat Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, waktu tu masih lagi waktu belajar di Pakistan sana. Ya, maka kita lihat benda ini ramai yang terjebak dengan tertipu bila mengatakan Rasulullah memberikan aku zikir-zikir. Cek dalam hadis tak ada zikir tersebut. Nampak tak bagaimana syaitan licik menipu? Dahlah dia tipu hadis-hadis atas nama Rasulullah. Sekarang kita pula tertipu oleh orang-orang tertentu mengatakan bermimpi dengan Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya, siapa yang mendakwa dirinya bermimpi dengan Rasulullah, nak percaya boleh, tak percaya pun lagi baik. Kerana zaman ini adalah zaman penipu, zaman fitnah, zaman khidah, zaman orang mempergunakan atas nama Rasulullah untuk kepentingan dirinya agar dipuji, agar diagungkan. Oleh kerana itu berhati-hati, termasuk para habib yang telah berdakwa mimpi Rasulullah. Bahkan kita dapat berita yang terbaru ni, seorang lelaki di Indonesia mengatakan dia telah mendapat ijazah dari Rasulullah secara hidup. Nampak tak? Datang penyelewengan, na'udzubillah. Dan ramai kata ada yang dapat Rasulullah secara yaqdah. Ya, kita hairan di zaman-zaman begini Rasulullah muncul banyak pula tempatnya. Ya. Habis kubur tu kat mana dia? Dia tak ada ke? Kalaulah zaman ni Rasulullah hidup, ya yaqzah, kenapa dia tidak bangun kepada ummah dunia untuk menyelamatkan dunia? Apa arti rahmatan lil alamin? Ini penipuan yang berlaku kepada golongan-golongan yang na'udzubillah, ya, mereka itu menggunakan atas nama Rasulullah untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Berbahaya, ya. Ada seorang budak Indonesia tu, ya, ustaz konon, ya, tetapi penipu besar. Baik. Okey, jadi berkaitan dengan mimpi dalam bab ini boleh diterima dan tidak boleh diterima pun tidak menjadi masalah. Kerana bagi saya mimpi bukan hujah kecuali pada Rasulullah dan zaman Rasulullah SAW, dan ada sifat-sifat tertentu yang boleh kita terima. Ya, kita ada guideline dia. Ya, cara nak menerima mimpi-mimpi yang begitu. Ibnu Buraidah berkata, aku melihat Ibnu Abbas memegang lidahnya lalu berkata, oh lidah, celakalah kamu, ucapkanlah yang baik-baik agar kamu beruntung atau diamlah agar kamu selamat. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Seseorang bertanya, mengapa engkau berkata demikian? Dia menjawab, aku diberitahu bahawa tidak ada anggota badan yang lebih membuat manusia geram dan marah pada hari kiamat selain lidahnya, kecuali yang digunakan untuk berkata baik atau untuk menyampaikan kebaikan. Ya, jadi ini di antara tafsir Ibnu Abbas terhadap lidah. Ya, tafsir Ibnu Abbas terhadap lidah amat menarik sekali. Kerana itulah lidah kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan. Ya. Kemudian kalau bab itulah jadi kita menyaksikan agak-agak orang yang bisu tu bagaimana kedudukannya. Tapi zaman ni bisu pun boleh mengumpat melalui bahasa isyarat, dia lantak dia lah.
Tetapi secara kasar orang yang bisu ni dia tidak seberat orang yang ada lidah. Dan kalau kita menyaksikan, kalau inilah keadaan dia, orang bisu ni peluang masuk syurga tu cerah. Ya, syarat dia beriman, ya, dia kerana dia tidak mampu untuk berbicara dengan lidah dia, tapi dia mampu menjaga lidah dia dan menjaga diri dia. Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan sumpah, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainkan dia, tidak ada yang lebih berhak dipenjarakan dalam waktu lama di dunia ini selain lisanku sendiri. Ya, lidah itu lebih layak untuk dipenjarakan, maksudnya berdiam diri. Yunus Ibn Ubaid berkata, tidaklah aku melihat seorang yang lisannya terjaga melainkan semua amalnya pun terjaga dengan baik, dan tidaklah lisan rosak melainkan seluruh amalnya mengalami hal yang sama. Saudaraku, ya, okey, dalam bab ini memang betul. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok diri kita. Kadang-kadang bila kita cakap lebih, perbuatan kita pun menjadi tak sihat. Kadang-kadang kita pun menyanyi, zikir terlupa, kita akan merasakan kelainan pada diri kita. Oleh kerana itu, berhati-hati, jagalah lisan kita. Kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Cuba buka surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, surah yang ke-33. Juzuk yang ke-22. Juzuk yang ke-22, surah yang ke-33, ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Okay. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita bercakap perkara yang baik-baik. Kenapa? Dalam kajian yang dibuat oleh saintis yang saya terbaca lah, yang mengatakan tubuh badan kita ni lebih kurang 70% adalah air. 70% adalah air. Maka air ini bila diruqyahkan, kalau kita baca melalui yang dikatakan kajian oleh seorang doktor dari Jepun itu, mengatakan bahawa air ini bila diletakkan atau bercakap perkara yang tak baik, molekul-molekulnya akan menjadi nampak menggerunkan. Tetapi bila dikatakan, kata ini perkataan je kan, perkataan yang baik-baik, maka molekul itu akan berubah. Ya, dahsyat ya. Kecuali air zam-zam yang special case. Okay. Maka kalau begitulah keadaannya, apabila dibacakan Al-Quran kalimah yang cukup tayyibah, ya, maka dia akan lagi mencantikkan. Oleh kerana itu, bila kita nak minum, baca bismillah, kalimah bismillah itu terus mengubahkan sistem molekul dalam air. Maka apabila kita berbicara macam ni, kita berbicara tubuh badan kita ni 100%, 70% tu adalah air, maka molekul-molekul dalam tubuh badan kita ni akan berubah menjadi baik. Apabila Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang baik-baik, yuslih lakum a'malakum. Bila kita berkata dengan baik-baik, dia akan mengubahkan pribadi kita, amal kita, perbuatan kita, ketenangan jiwa akan datang. Betul, memang tidak dinafikan. Perkataan yang baik-baik, jangan perkataan lo'lak, perkataan yang tak sihat tu, ya. Okey. Jadi oleh kerana itu kita memerlukan, ya, perubahan itu datang daripada kita, ketenangan akan datang kepada kita. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan tengah malam misalnya, ya, dah nak subuh tu kita istighfar, munajat kepada Allah. Tuan-tuan akan rasa ketenangan dalam jiwa. Ketenangan dalam jiwa. Cubalah.
Ya, setengah orang nak cari ketenangan, jom kita ketenangan pada 1/3 akhir malam. Tak kira lah cepat awal, tengah, akhir ke. Cuba cari 1/3 itu waktu yang paling kurang setengah jam sebelum subuh ke, paling kurang kita bermunajat kepada Allah. Dan saya amat menggalakkan kepada kita semua bila kita terbangun je waktu tengah malam tu, tak kira nak buang air ke nak apa, istighfar banyak-banyak ya. Ya Allah ampunkan dosaku. Cukup pun dah cantik dah kalimah tu. Kenapa? Wabil asharihum yastaghfirun. Kerana waktu sahur itu mereka akan beristighfar. Kalau dibangkitkan dengan semangat merindui syurga lagi hebat. Takut pada neraka lagi hebat. Tidak dinafikan. Baik. Mana tadi? Saudaraku, jadikanlah orang bijak saat memperlakukan lisan. Bisa jadi hari kiamat seorang hamba membawa kebaikan setinggi gunung, namun lisan yang menghancurkan semuanya itu. Dan bisa jadi seorang bawa keburukan setinggi gunung, namun lisan yang merobohkan itu semua. Ya, betul. Ya, memang di dalam hadis yang berkaitan dengan Al-Muflis pun berkaitan dengan lisan. Ya, termasuk bahagian lisan tu memainkan peranan. Orang tu mengumpat, mengadu domba yang Rasulullah kata, dia bawa amalan solat, puasa dan sedekahnya terus menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita sayang. Sedangkan pada hari itu kita memerlukan memerlukan amalan ganjaran pahala walau sedikit. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan bila minyak dah nak habis, kita perlu walaupun sedikit sebelum sampai ke destinasi yang kita nak pergi. Tapi bila minyak dah nak habis, datang orang pergi tebuk pula tangki kita tu, habis terus, bagaimana nak bergerak untuk sampaikan destinasi kita. Begitulah keadaan amalan kita. Ya, berhati-hati. Ulama salaf dan khalaf berbeza pendapat apakah seluruh perkataan yang diucapkan akan dicatat atau hanya perkataan yang baik dan perkataan yang buruk saja. Ada dua pendapat dalam masalah ini dan yang paling kuat ialah pendapat pertama, iaitu seluruh perkataan terucap akan dicatat. Ya, kenapa perkataan yang kita anggap tak ada apa-apa tu akan dicatat kerana mungkin dia mempunyai mesej yang besar yang diberikan untuk sesuatu perkara hanya Allah yang tahu. Yang keempat, petaka ucapan Allah tidak akan mengampunimu. Okey, berkaitan dengan petaka ucapan yang mana Allah tidak akan ampun. Na'udzubillah min zalik. Kita mengharapkan pengampunan Allah, jangan sampai Allah tak ampun kita. Jadi emosi sering membuat manusia kehilangan kendali atas lisannya sehingga kerana lepas kendali itu menjerumuskan. Sehingga kerana lepas kendali ini menjerumuskan ke dalam kebinasaannya. Misalan ucapan berikut Allah tidak akan ampuni kamu atau ucapan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Ini kalimah-kalimah yang kita mengambil hak Allah yang tidak dibenarkan. Oleh kerana itu tuan-tuan dapat biarkan kalimah kita ini, waktu ucapan kita ini melampaui batas sampai kita sendiri tak sedar apa yang kita cakap. Ya, kena jaga juga. Okey. Dua umpatan atau cercaan akibat kesalahan peribadi ini sangat berbahaya dan bisa berbalik memberdasa orang yang mengucapkannya. Ya, Damdam binti Jaus al-Yamami bercerita suatu ketika Abu Hurairah menasihati aku, "Hai ya mamami," ya mamami pula. Ya mami. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada seseorang demi Allah dia tidak akan mengampunimu atau mengatakan demi Allah dia tidak akan memasukkanmu ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Tak boleh, kalimah itu berbahaya. Ya, termasuk kalimah melaknati, mengkafirkan, memfasikkan, berbahaya. Dia kena berhati-hati bila kita nak berucap perkataan itu. Aku menganggapi wahai Abu Hurairah, sesungguhnya itu adalah ungkapan yang sering diucap salah seorang dari kami ketika marah pada saudara dan temannya. Ya, Abu Hurairah berkata, jangan ucapkan ungkapan itu kerana aku mendengar Rasulullah bersabda, dahulu ada dua lelaki dari kalangan Bani Israel yang saling bersaudara, yang satunya rajin beribadah dan sedangkan yang lain berbuat dosa. Kerana sering melihat saudaranya berbuat dosa, lelaki yang rajin beribadah berkata, sebagai nasihat kebaikan, celaka kamu, berhentilah dari perbuatan dosa. Akan tetapi saudaranya tersebut malahan membalas sinis. Biarkanlah ini menjadi urusanku dan Rabbku. Apakah kamu diutuskan untuk mengawasiku? Laki ni pula jenis mulut celupa juga. Ya, dia kata, apa kamu sibuk? Ini antara aku dengan Allah. Ya. Lepas tu lelaki ni marah, ya, yang baik itu. Sampai pada satu hari, lelaki yang rajin ibadat itu melihat saudaranya berbuat dosa yang dinilainya amat besar. Maka ia pun berkata, celaka kamu, berhentilah dari perbuatan dosa.
Saudaranya lagi membalas dengan ucapan serupa. Sudah, biarkanlah aku ini menjadi urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasi aku? Mendengar tanggapan tersebut, ia pun mengumpat mengatakan, demi Allah tidak akan ampunimu, atau berkata demi Allah kamu tidak akan memasuki syurga. Kan? Bahaya tu kalimah tu. Ingat ya, urusan Allah yang punya, bukan kita. Tak boleh nak kata apa-apa bila berkaitan dengan Allah. Itu pasal saya dah bicara kepada sahabat-sahabat yang mana kelas-kelas tu, Allah mempunyai sifat pengampunan yang tak dapat nak digambarkan. Pengampunan dia begitu dahsyat sehingga kan kalau kita tak akan ampun orang tu, tetapi Allah Maha Pengampun. Ya, dahsyat. Oleh kerana itu kita bersangka baik dalam bab ini. Mudah-mudahan kalau dia mengatakan mudah-mudahan Allah ampunkan kamu, mudah-mudahan Allah tak masukkan kamu dalam neraka, lebih cantik daripada dia mengatakan ya Allah tak ampunkan kamu ni tak masuk syurga. Kerana itu bukan urusan kita. Okey, kita lihat. Allah lantas mengirimkan malaikat mencabut nyawa keduanya. Kemudian mereka dikumpulkan kembali. Allah berkata kepada lelaki yang suka berbuat dosa, pergi dan masuklah ke syurga dengan rahmatku. Dengar kalimah dengan rahmatku, bukan dengan amalanmu. Dengan rahmat Allah tu. Ya. Kemudian ada pun lelaki yang satunya dikatakan, apakah ketika dunia kamu mengetahui keputusanku? Tahu macam mana kamu di dunia ni boleh mengatakan aku tak masukkan dia ke dalam syurga? Ya. Apa? Macam mana kamu tahu aku punya keputusan? Nampak tak? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam berurusan dengan Allah, kita beriman dengan dalil. Jangan kita pergi terjun ke medan dia. Persoalannya, kerana Allah bukan bersifat makhluk. Ini bila disebutkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah nuzul ke langit bumi. Ya, Allah itu berada di atas arasy, dan Allah itu turun di langit bumi. Dia cuba nak masukkan urusan Allah macam manusia. Bila turun tu maksudnya dia tinggal tempat, maka la ilaha illallah, serahkan urusan itu kepada Allah. Kita hanya beriman saja, cukup. Ya, ini termasuk orang ni dia dok bicara hak Allah, dia tak tahu hak Allah. Demi Allah melanjutkan, Abu Hurairah melanjutkan, demi Allah, apakah kamu ketika di dunia kamu mengetahui keputusanku? Apakah kamu punya kuasa atas apa yang di tanganku hingga kamu mengatakan demikian? Lalu Allah memerintahkan malaikat, seretlah orang ini ke dalam neraka. Orang yang beribadat punya hebat tu masuk neraka. Ya, na'udzubillah. Abu Hurairah. Ini semua masalah tauhid, ya. Abu Hurairah melanjutkan, demi Allah jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya laki-laki yang rajin beribadah tersebut mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi sesungguhnya 3 wasiat ini merupakan wasiat yang sangat berharga. Jika seorang hamba melaksanakannya, nescaya tidak ada lagi yang menganjal dalam hidupnya dan ia akan beruntung. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, berhati-hati dalam ucapan supaya kita tidak tersilap dan kita tak merasa, terutamanya mereka yang faham Quran Sunnah dan mereka buat ibadat, kan. Jangan merasa ego dengan apa yang ada sekarang ini. Kita tidak tahu akan datang bagaimana kedudukan kita. Berhati-hati. Okey, yang kelima, akibat lisan yang tidak terjaga. Saudaraku seiman, perhatikanlah betapa kerasnya ancaman dan juga peringatan Rasulullah atas orang yang tidak menjaga lisannya. Okey, perhatian. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa inna abda la yatakallamu bi kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimah yang diredai Allah dan tidak memperdulikan sehingga dengan kalimat tersebut diangkatkan darjatnya. Dan ada pula seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah dan dia tidak memperdulikannya sehingga dengan kalimah itu dia tersungkur dalam neraka. Dengan arti kata lain, kalimah-kalimah yang disebutkan itu akan dipertanggungjawabkan yang menyebabkan dia itu menjadi ahli syurga atau neraka selain daripada masalah akidah. Nampak tak tuan-tuan dan puan, banyak benda yang perlu kita uruskan. Ya, perlu kita fokuskan, perlu kita berjaga-jaga. Ya, akidah kena betul, akhlak kena betul, ibadat kena betul. Dahsyat. Ya, agak-agak macam mana kita sibuk nak mengumpat orang agaknya, ya. Dalam hadis lain, Bilal ibn Harith al-Muzani disebutkan bahawa beliau bersabda, inna ahadakum la yatakallamu
bikalimati min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa inna ahadukum la yatakallamu bikalimati man min sakhatillahi ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatuhu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya ada orang di antara kalian mengucapkan satu kalimah yang mendatangkan keredaan Allah, sementara ia tidak menyangka ucapan yang berpengaruh sejauh itu, maka dia pun mencatat baginya keredaan Allah sampai hari bertemu dengannya. Ya, subhanallah. Berarti kita boleh memiliki keredaan Allah pada waktu hidup kita macam mana para sahabat. Cuma kita tak tahu kerana wahyu tak ada, cuma kita boleh buat melalui perbuatan mengikut hadis ini. Adapun di antara kalian mengucapkan satu kalimah yang mendatangkan kemurkaan Allah, sementara ia tidak menyangka ucapan itu mendapat sejauh itu, memberi kesan sejauh itu, maka dia pun mencatat atas kemurkaannya sampai hari ketika ia bertemu dengannya. Dengan arti kata lain, kalimah-kalimah yang tak baik pun menjadi bukti dia akan dimasukkan ke neraka. Inilah yang banyak berbicara dapat mematikan. Ingatlah bahawa banyak berbicara dapat mematikan hati sehingga hamba semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa setiap pagi seluruh anggota tubuh akan mengiba pada lisan kerana takut kepada siksaannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita banyak berbicara di antara pesanan salaf, bila kita banyak berbicara banyak silapnya. Bila banyak silapnya, maka banyak dosanya. Bila banyak dosa, neraka tempatnya. Oleh kerana itu berhati-hati supaya bila kita nak berbicara, sebaik-baiknya bicara yang terbaik. Kalau tidak, diam lebih baik. Okey. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa inna istaqamna wa in a'wajajna. Apabila anak Adam dapati pagi hari seluruh anggota badan mengiba kepada lisan seraya berkata, takutlah kepada Allah dalam urusan kami, kerana nasib kami bergantung padamu. Jika kamu lurus, maka kami pun lurus. Namun jika kamu bengkok menyimpang, maka kami pun membengkok. Ya, jadi ini di antara peringatan kepada kita, lidah kena jaga. Tajuk yang terakhir dalam bab ini, kita lihat. Ghibah, namimah dan laknat. Okey, ini kalimah-kalimah yang berlaku pada masyarakat kita. Bismillah. Berlaku pada masyarakat kita sama ada dalam bentuk ucapan itu baik ataupun tidak, dia akan berlaku, tetapi persoalan ini yang dibagikan adalah persoalan besar. Ghibah, namimah dan laknat. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana perasaan tuan-tuan dan perempuan? Itulah yang membuktikan berat atau tidak perempuan, tuan-tuan dan perempuan terhadap kalimah ini. Mengumpat, mengadu domba, saya cakap itu. Bagaimana perasaan kita? Tak ada apa-apa, berbahaya. Tetapi bila kita dengar, bila saya bicara tu, ada perasaan, ada rasa, na'udzubillah, takut kan? Takut, maka itu amat penting. Kerana dia adalah bukti bahawa kita cuba nak mengelakkan daripada perbuatan dan perkataan tersebut. Kita lihat terus untuk habiskan. Penyakit lisan sangat banyak macam bentuknya. Dusta, mencaci, memanggil seorang dengan gelaran atau sebutan buruk, ribah dan namimah adalah sebahagian kecil contohnya. Adapun di sini kita hanya akan membahas 3 sahaja. Jadi sedangkan kita ada kalimah yang kita hina orang kan, kita hina lah dia tu, kita bagilah. Ya, mat tu lah, mat ni lah. Bukan untuk memuji, tetapi untuk menghina. Maka hukumnya salah. Kalau untuk membeza, tidak mengapa. Saya tahu kenapa kadang-kadang kita bagi lakab ataupun gelaran yang tak baik kepada orang. Kita tak selesa. Tetapi dengan lakab tu orang kenal. Atau gelaran itu orang kenal. Misalnya saya di kampung saya, ya, Mio, berapa ramai Mio. Ya, Mio tu, Mio ni, miau tu kan. Jadi ada Mio patah, ada Mio kolin, ada Mio kuluk, Mio, begitu. Jadi terpaksa panggil atas gelaran yang dah biasa mereka panggil. Ya, walaupun hati kita tak berapa nak selesa lah panggil, maka kita terpaksa panggil. Ya, kenapa orang kampung kan? Bila sebut Mio mana? Jadi bila nak sebut Mio Syahril misal, orang tak kenal. Terpaksa sebut Mio Tukun misalnya. Oh, okey, kenal. Okey, Mio Patah. Okey, kenal. Okey, Mat Balak.
Apa lagi yang orang kampung lah kan, saya itu di antara perkara yang saya tak suka orang kampung ya, tapi alhamdulillah itu zaman dulu, sekarang tak ada dah ya. Dia gelar-gelar mat sebiji, mat jintan, mat janda, mat saja. Kita ialah mat asli, mat lin, mat arid sukun, mat banyak juga mat ya, tapi bab tajwid ini mat gelaran orang kampung ni ya. Kampung saya mat saja dah bertimbun. Mereka nak buat gelaran pada saya dan abang saya ya. Kawan saya dah terkena ya, dah meninggal pun kawan tu. Pasal apa? Bila dia gelar, dia tengok respon kita. Rupanya orang kampung saya dapat pelajaran ni, bila kita tengok orang tu panggil kita, kalau dia panggil kita marah tak gelaran tu? Kita buat dia aja kan. Aha. Bila panggil nama betul Fadil, kita ya. Tapi lepas tu dia nak gelar, kita tak layan. Abang saya pun tak layan. Ya. Dan bila tak layan tu, rupanya nama tu tak lekat. Kawan saya ya, sebaya dengan kami ni ya, rakan sebaya ni, orang panggil dia dengan satu gelaran yang tak bersihat lah ya. Disebabkan badan besar dia gelar itu, dia marah, dia melayan, dia marah, akhirnya lekat sampai ketua, sampai hari kematian dia ya, gelaran tu. Subhanallah ya, bagi saya tak sihat. Tetapi kalau sekadar nak membezakan, mungkin tapi kita terpaksa gunalah nama-nama tersebut. Okey, baik, kita lihat. Jangan kita bergelar-gelar lah sini. Yang satu, ghibah. Ghibah mengunjing, mengejek, termasuk penyakit lisan yang melenakan dan namun akibatnya mematikan. Manusia itu mudah larut dan seringkali meremehkan ghibah sehingga jarang sekali ada majlis yang bersih darinya. Berawal dari sikap demikian, akhirnya syaitan dengan mudah menyeret mereka dalam kemaksiatan. Syubhah-syubhah dihembus oleh syaitan menjadikan seorang merasakan aman dari dosa manakala asyik mengubarkan aib dan kekurangan saudara seimannya. Ghibah, perkataan mengejek, mencela, ini berlaku terutamanya orang-orang politik dalam bab-bab yang begini. Bukan sekadar politik, tak kira atas ataupun bawah, musuh ataupun kawan, semuanya serupa. Kita cuba elakkan kenapa ini bukan perbuatan yang baik. Sampai perkataan mengutuk perkataan yang lebih tercela daripada tu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ittaqillah, takut kepada Allah. Jangan pandang remeh dalam perkara ini. Ya, lebih baik kita berdiam dan tidak masuk campur dalam bab-bab yang begini daripada kita akan diseret di mahkamah mahsyar nanti. Ya, berbahaya. Kalau nak berpolitik, politik secara sehat. Kalau nak berdebat secara sehat, bukan dengan mengunjing dan mengata-ngata perkataan yang tak sihat ini. Okey? Baik. Teruk nanti di depan Allah. Syubhah-syubhah yang dihembus oleh syaitan menjadikan seorang merasa aman dari dosa manakala asyik mengubarkan aib dan kekurangan saudara seiman. Ini kesannya normalisasi yang kita lakukan dalam bab mengumpat, bab mengeji, bab segala-galanya, akhirnya dah lekat pada minda, tak ada apa-apa masalah. Ini di antara penyakit kita. Ya, na'udzubillah. Al-ghibah zikra akhaka bima yakrah. Al-ghibah itu adalah menceritakan perkara saudara kamu yang dia tak suka. Benda tu ada pada saudara kita dan kita cerita, dia tak suka, maka itu ghibah. Kalau cerita benda tu tak ada, fitnah. Ya, dahsyat tu. Ya. Ghibah adalah kau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai. Dari hadis atas jelas bahawa masuk ghibah adalah menyebut ihwal orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya. Apa pun alasannya, kerana kesal, ikut-ikutan, angin mengangkat pamor peribadi, dengki untuk membuat orang lain tertawa atau sekadar untuk mengisi waktu luang. Kalau sesuatu yang diucapkan benar, maka itulah ghibah. Namun jika tidak, ia adalah pendustaan. Sesungguhnya ghibah hanya lahir dari hati yang hina dan lemah. Dosa ghibah. Kita tengok dosa ghibah, kita ringkaskan. Ya, ghibah termasuk dosa besar. Apabila Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Hujurat dengan maksudnya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengejek sebahagian yang lain. Apakah di antara kamu suka memakan daging saudara akhirnya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab tafsir bahawa menurut jiwa para ulama ghibah termasuk dosa besar dan orang yang melakukannya wajib bertaubat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ar-riba ithnani wa sab'una baban adnaha misla ityan ar-rajul ummahu
wa inna min arba riba istitalah ar-rajulu fi 'ardi akhihi. Riba memiliki 72 pintu, maksudnya tak bagus. Tingkatan paling rendah seperti seorang yang menggauli berzina dengan ibunya sendiri, sedangkan yang paling keji seperti seorang menjelek-jelekkan kehormatan saudara sendiri. Ya, tu dia. Itu di antara perkara yang Allah sebutkan setaraf dengan riba. Berarti riba adalah satu perkara yang diperangi dan maka kita kena memerangi perbuatan yang tercela ini. Yang ke-B, ancaman kepada orang yang melakukan riba. Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik, lamma urija marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin wa yakhmushun wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril haula'i alladhina ya'kuluna luhumun nas wa yaquna wa yaqauna fi a'radihim. Saat dibawa naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj, aku melewati satu kaum yang kuku mereka dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Dia menjawab, mereka itu adalah orang yang memakan daging, yakni sesama manusia, suka mengunjing atau berbuat riba dan mencemarkan kehormatan mereka. Kita saksikan, berhati-hati terhadap golongan politik terutamanya. Berhati-hati. Jabir bin Abdullah mengisahkan pada saat tengah bersama Rasulullah, tiba-tiba kami mencium bau arwah yang busuk. Kemudian baginda bertanya, atadru ma hadhihi rih? Hadhihi rihud ladina yaghtabuna al-mu'minin. Tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang mengumpat orang mukmin. Nampak tak? Bau bangkai. Pelaku dan pendengar ribah sama je dosanya. La ilaha illallah. Ya, macam mana cerita tu? Pelaku dan pendengar. Kita cuba tak nak dengar ribah tapi dah terbuka YouTube, terbuka tu dah terdengar pula. Okey, kita lihat. Waspadalah wahai saudaraku, seiman sesungguhnya syariat Islam tidak hanya mengancam orang yang mengejek, melainkan juga hal Islam mengancam orang yang mendengarkannya tanpa membantahnya. Okey. Seperti itulah yang disyariatkan banyak hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bernama Aslami datang kepada Nabi untuk bertaubat dari zina dan perbuatannya yang dibuatnya. Akhirnya laki itu dihukum rajam. Lalu Rasulullah mendengar dua orang Ansar berbisik. Salah seorang berkata kawannya, lihatlah orang ini, Allah dah menutup aibnya, namun ia membiarkan diri direjam seperti rejam anjing direjam. Yang berkata demikian hanya satu orang, sedangkan orang lain mendengarnya saja. Namun apakah akibat beliau mencela keduanya? Telah memperajami beliau lalu memanggil keduanya lalu berseru, makanlah oleh kalian berdua bangkai keledai ini. Dosa kalian lakukan dengan melecehkan kehormatan tadi lebih besar daripada dosa memakan bangkai ini. Ya, Rasulullah suruh makan bangkai. Ya, lalu mereka tak larat, mereka kata ini bangkai himar, maka dikatakan dosa kamu mengumpat orang yang telah menjalankan hukum hudud itu lebih teruk daripada kamu makan bangkai ini. Maka sudah selayaknya kita menjauhi majlis-majlis syaitan hingga bersih dari riba. Pasal saya menasihat kepada sahabat-sahabat yang ada kelas-kelas di luar sana ataupun online, kalau ada syekh-syekh, ustaz-ustaz yang membicarakan pribadi manusia secara mengumpat riba, tinggalkan. Nauzubillah. Baik. Maka Rasulullah SAW, maka selayaknya majlis-majlis syaitan hingga bersih, kita menjauhi majlis-majlis syaitan sehingga bersih dari riba. Dan hendaknya pula kita membela kehormatan sesama Muslim. Kerana Nabi pernah bersabda, "Maradda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, nescaya ia akan mendapat tabir penghalang dari api neraka. Okey. Ribah merintangi amar ma'ruf nahi munkar. Okey, kita bicara bab ribah ni. Taubat ribah. Oh, bab ni agak menarik kerana ada berkaitan dengan ribah. Termasuk ribah yang diperbolehkan. Ya, taubat ribah. Saya rasa kita lihat kat sini dan kita akan berhenti dalam bab ribah. Nanti kita sambung bab namimah. Ya, kerana masa dah suntuk dah. Ketahuilah orang yang gemar berbuat ribah ialah orang yang lemah iman dan pengecut. Jika seorang itu menjalani ajaran agama dengan benar dan ikhlas, tentu dia akan bergegas menemui orang yang dianggap mempunyai aib dan dosa, mengingatkan agar berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Itu dia kaedah dia. Ya, kalau tidak dia itu lemah. Ribah yang diperbolehkan. Ribah yang diperbolehkan. Ada ribah. Ini di antara saya menarik. Agak saya akan pernah nak buat buku ni. Perkara
yang ianya menjadi haram tetapi boleh menjadi harus. Dan ada dua, di antaranya ribah, di antaranya dengki, ada beberapa perkara yang agak menarik ya, supaya kita olahkan daripada benda yang tu menjadi haram jadi baik, halal. Ada beberapa ribah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil syariat, namun seorang harus tetap berwaspada supaya tidak tertipu oleh bisikan syaitan sehingga terjerumus dalam dosa. Oleh sebab itulah dalam melakukan ribah yang diperbolehkan, ini harus diiringi dengan niat lurus. Di antaranya bentuk adalah mencerita hal peribadi orang tu ada syarat-syaratnya yang dibenarkan. Pertama, mengadu seseorang kepada penguasa atau hakim atau perkara ya untuk urusan masalah-masalah tertentu yang di mana yang boleh menyelesaikan mahkamah saja ataupun pendakwa raya, maka kita boleh menyelesaikan di sana. Bukan menyelesaikan Pak Alimah jual nasi lemak, Pak Mat jual teh tarik. Tak. Pergi ke sana. Itu kaedah. Maka waktu itu mahkamah bertanya, kita boleh menyebutnya. Itu tak jadi mengumpat, tak jadi apa. Ya. Kalau pergi jumpa Mak Limah duk cerita, ya, Mak Limah nasi lemak, ya, Kak Joyah jual ikan kering, maka itu akan jadi ribah. Dia tidak boleh menyelesaikan kepada orang yang boleh menyelesaikan. Kemudian, meminta fatwa, misalnya seorang bertanya kepada mufti, fulan menzalimiku, lalu bagaimana agar aku terlepas dari kezalimannya? Nak tahu, ya, mahkamah tu nak kena tahu fatwa tu, nak keluar fatwa, dia nak jelaskan apa hubungan seseorang itu dengan seorang itu, suami ke adik ke ab, jadi nak perincikan, maka diterangkan sifat-sifat terpaksa, maka dibenarkan. Meminta bantuan mengubah kemungkaran petaka yang ditimbulkan oleh seorang. Suatu ketika Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah untuk meminta saran terkait dengan Muawiyah dan Abu Jahm yang hendak menikahinya. Beliau lantas bersabda, Muawiyah adalah orang yang miskin, sedangkan Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah menaruh tongkat dari pundaknya, berperilaku kasar, kan? Okey, ini di antara kisah menarik. Ada 3 yang disebut, cuma disebutkan 2 dalam bab ini. Ya, seorang wanita Fatimah binti Qais nak bertanya kepada Rasulullah. Ramai peminat dia, 3-4 orang kalau tak salah begitu. Ya, jadi Rasulullah terpaksa cerita bagaimana kedudukan Muawiyah. Ini bukan Muawiyah Abu Sufyan, Muawiyah yang lain. Yang mana ditanya bagaimana sifat dia. Ya, lalu Rasulullah kata Muawiyah ni orang yang miskin. Ya, maksudnya takut kamu nanti alah miskin pula dia, aku dah janji bab keuangan aku tak kisah, tiba-tiba miskin, kan. Kadang-kadang perempuan sebelum berkahwin begitu kaedahnya, berjanji juga, kan, dan lelaki pun begitu juga kaedahnya. Ya, maka dia terjebak dalam janji-janjinya. Kemudian yang Abu Jaham pula, ya, bukan Abu Jahal ya, Abu Jaham ni jenis orang yang pukul bini, kalau dia kasar. Ya, tu dia. Jadi Rasulullah bagikan dia pilihan. Dalam riwayat tu ada 3 atau 4 orang. Okey, yang keempat, mengingatkan kaum muslim agar berpada terhadap seorang yang suka berbuat jahat dan merugikan mereka. Ini pun di antara ribah yang dibenarkan dengan bersyarat juga. Ya, kita tengok dah betul dia ni penipu ataupun dia ni penjahat, maka kita ingatkan orang-orang yang nampak begitu yang boleh menyebabkan dia tertipu dengan orang tersebut. Yang kelima, menyebut orang yang melakukan kefasikan atau pelaku bid'ah secara terang-terangan tanpa menyebut yang lain. Ya, ini di antara perkara yang terpaksa kerana dia menonjol diri ke bid'ahannya dan kejahatannya. Mengguna nama Rasulullah dengan penipuannya, maka boleh disebutkan nama. Yang keenam, menyebut seorang dengan julukan yang sudah lazim tanpa bermaksud mengejek, merendahkan. Misalnya seorang masyhur dengan julukan si pincang, si ganggu, si bongkok, lalu disebutkan dengan julukan tersebut, namun tidak menyebutkan ehwalnya dengan selain adalah lebih baik. Ya, diceritakan tentang perangainya ataupun sifat yang orang, macam saya kata tadi, Mio, Mat, ya, nama tu banyak, tapi kita pun tak kenal melainkan dengan sebutan nama tersebut. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita untuk menjauhkan perkara-perkara yang tak sihat ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga amalan kita, menjaga akhlak kita, menjadi orang yang betul-betul, ya, berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas manhaj orang muslim yang baik, yang sempurna akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kelas hari ini. Saya akhiri dengan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
Astagfirullah.